Baik, jadi Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid sekalian. Jadi pembelajaran kita untuk hari ini ialah berkaitan dengan jenis sistem takungan. Baik, sila buka buku RBT pada muka surat 69. Okey, jenis sistem takungan. Okey, di sini kamu akan lihat berkaitan dengan kaedah penanaman hidroponik. Kita akan lihat di sini, iaitu ada dua ya. Kalau kamu lihat di sini, ada dua kaedah berkaitan dengan sistem takungan. Yang pertama iaitu hidroponik, yang ini. Okey. Ada dua gambar ni, 1 dan 2. Dan seterusnya berkaitan dengan aquaponik. Okey. Kita baca dulu. Okey, pelbagai sistem penanaman digunakan dalam aktiviti pertanian bandar. Antaranya termasuklah sistem penanaman secara takungan. Okey, jadi dikata dekat aktiviti pertanian bandar ada pelbagai jenis sistem ya. Dan ini salah satunya lah untuk kalau kamu nak menanam di bandar, di kawasan bandar yang mana cikgu dah cakap sebelum ni dalam pembelajaran yang sebelum ni. Kalau penanaman di bandar memerlukan ruang yang terhad. Jadi apabila ruang terhad, kita memerlukan kaedah penanaman yang jimat ruang. Jadi ini salah satunya lah yang diterangkan dalam buku teks, iaitu yang pertama iaitu kaedah penanaman secara hidroponik, dan yang kedua ialah kaedah penanaman aquaponik. Baik, terdapat perbezaannya terhadap penanaman hidroponik dan penanaman aquaponik. Okey, kalau kamu lihat hidroponik, okey, cuba tengok ya. Ianya tidak menggunakan tanah, dan yang kedua ianya menggunakan air sebagai medium penanaman. Baik, ada dua ya, iaitu kultur air dalam tanpa kitaran semula dan kultur air dalam dengan kitaran semula. Maksudnya di sini, yang pertama tersebut, air itu tidak dikitar semula. Maksudnya tak ada menggunakan pam air lah. Dan kalau ni tak ada menggunakan pam air yang nombor 1 ni. Tapi yang bagi untuk yang nombor 2, kultur air dalam dengan kitaran semula, maksudnya di sini ialah ada sistem saluran air yang mana air itu dipam semula naik ke atas. Okey. Baik, untuk aquaponik pula, ianya menggabungkan ternakan ikan dengan tanaman sayuran. Baik, kalau kamu boleh lihat di muka surat 69 ni, kamu akan lihat dalam bekas takungan tersebut, di bawahnya ada tangki ikan, ada ikan ya. Ada hidupan lah. Maksudnya dia gabungkan penanaman yang bijak lah. Dia gabungkan peternakan ikan dengan kamu punya kaedah penanaman sayur-sayuran. Jadi di sini kamu boleh lihat dia punya raja gambar itu, dia punya sistem, bagaimana sistem ini berfungsi. Okey. Jadi diterangkan di sini, okey, tanaman berada di tingkat atas, kemudian ada saluran air. Saluran air ini okey akan berpusing daripada tangki ikan, kemudian naik ke raga tanaman dan kemudian turun semula ke tangki ikan. Okey. Macam ni, dia naik tangki ikan, pergi ke raga tanaman dan kemudian disedut kembali ke tangki ikan. Baik, larutan di sini yang uniknya ialah baja ataupun nutrien, bekalan nutrien datangnya daripada tinja ikan. Tinja ikan ni maksudnya najis ikan lah, tai ikan tu. Ia menjadi nutrien kepada raga tanaman tersebut. Kepada tanaman tersebut. Jadi ini ialah mesra alam lah. Kaedah cara aquaponik adalah mesra alam, yang mana ianya menggunakan kitaran semula jadi dalam menghasilkan tanaman.
Baik, C. Bekas pengairan kendiri. Mempunyai 3 ruang berasingan, iaitu takung air, ruang partikel kapilari dan ruang penanaman. Yang ini yang C. Kaedah yang seterusnya iaitu bekas pengairan kendiri. Jadi kamu boleh lihat dalam gambar ni, dia ada 3, iaitu takungan air, okey. Kemudian ruang partikel kapilari dan ruang penanaman. So, okey, tahukah kamu partikel kapilari berfungsi untuk membawa air naik dari takung air ke bahagian medium penanaman. Dia lebih kurang macam kaedah hidroponik lah, ya. Cuma dia ada ruang-ruang yang dia ada dia punya maksudnya dia ada dia punya tempat lah, macam okey, yang ruang ini ruang untuk air. Kemudian ruang kapilari ni untuk bawa air naik. Dia takung dia ada dia punya sistem dia lah. Dan di sebelah dia ada ruang penanaman. Jadi nota guru kita lihat. Okey, jadi murid lihat nota guru. Okey, kalau kamu ada QR code, kamu boleh guna, ada smartphone, kamu boleh ambil smartphone dan imbas QR code yang diberikan tu. Itu sebagai info tambahan lah. Okay, nota guru ialah berbincang dengan murid tentang cara membuat tanaman secara takungan dan kaitkan dengan penjimatan air ruang dan masa. Okey, kita nak kaitkan dengan penjimatan air, ruang dan masa. Okey, kalau ruang ni kita dah tahulah, kalau di bandar memerlukan kawasan yang terhad. Jadi untuk kita mengindahkan kawasan rumah kita, kita mestilah menggunakan kaedah-kaedah penanaman yang sesuai di bandar, seperti yang ditunjukkan dalam buku teks lah. Kemudian berkaitan dengan masa, ya. Okey, kalau contoh melalui kaedah, contohlah kita ambil melalui kaedah bekas pengairan kendiri, aquaponik dan hidroponik ni, ianya menjimatkan masa di mana kita tidak perlu untuk sentiasa siram air kepada tanaman. Seterusnya, dari segi penjimatan air yang kita gunakan akan sentiasa kalau melalui aquaponik ni sentiasa bersih lah, sebabnya tanaman tersebut dia ambil tinja daripada ikan. Dia tai-tai ikan tu naik ke atas, kemudian akan diserap oleh tanaman. Jadi air akan sentiasa akan bersih lah. Tak semestinya tak kena tukar langsung, dia kena tukar juga, tapi lebih efisien lah untuk dihasilkan, untuk ditanam. Jadi okey, seterusnya tunjukkan takungan atau bekas tanaman yang pelbagai bentuk pada murid. Jadi bekas takungan ni ada pelbagai bentuk lah. Okey, jadi kita lihat kalau kita buka Google, okey, kita lihat pelbagai jenis bekas takungan yang ada di pasaran. Cikgu cari. Ni Google cikgu. Okey, kita tulis bekas takungan hidroponik. Okey, di sini ada pelbagai jenis bekas takungan. Yang ini yang macam biasalah, bukan takungan biasa. Yang ini yang macam aquaponik root fixer PP garden. Okey. Yang ini yang macam tadi tu. Dia ada ruang Dia ada ruang yang tersendiri, bekas pengairan kendiri. Nampak di tepinya dia ada balang air. Kemudian kita isi kain dan air ni akan mengalir terus ke tanaman lah. So dia ada bekas pengairan kendiri. Jadi kita tak perlu nak siram pelbagai lah. So jadi kat sini memang ada banyak lah. Yang ni yang biasa, ya. Kita tengok yang ada dalam bilik RBT kat sekolah. Yang ni sama yang biasa. Jadi kamu boleh lihat lah, ada pelbagai jenis bentuk atau jenis kaedah penanaman lah. Semua sekarang kamu boleh beli barang di Shopee, ya.
Shopee, Lazada, apa lagi online orang kata apa, kedai online lah, online shopping kan. Okey, yang ini cara sistem takungan berfungsi. Yang ini adalah ditunjukkan contoh bekas pengairan kendiri. Jadi penanaman secara takungan ialah sistem penanaman di dalam bekas. Okey. Jadi kamu baca. Okey. Dia kata kat situ penanaman secara takungan ialah sistem penanaman di dalam bekas atau takungan yang direka khas bagi yang pertama iaitu membekalkan air dan yang kedua ialah nutrien secara terkawal. Okey, jadi kamu lihat dalam gambar rajah ni dia ada penanda aras air. Okey. Kemudian ada saluran air. Ruang medium tu ruang untuk kamu letak tanah lah. Tanah campuran ya. Kemudian lubang limpah air. Ada ruang air, ruang partikel kapilari. Okey, ruang partikel kapilari ni maksudnya dia ada lubang supaya air tu boleh meresap masuk ke dalam tanah. Macam yang cikgu tunjuk tadi, cumanya bentuk dia berlainan sedikit lah. Tapi konsep asas dia ialah air yang mengalir tu akan masuk ke dalam tanah. Itu konsep asas dia. Okey. Fungsi air dari bahagian bawah akan naik ke air dari bahagian bawah akan naik ke bahagian medium. Medium ni maksudnya tanah lah, melalui bahan yang boleh menyerap air. Okey, penanda aras air akan menunjukkan aras air dalam takungan. Penanda aras tu dia nak tunjuk air dah setakat mana. Okey. Saluran air digunakan untuk mengisi air nutrien ke dalam takung. Okey, jadi tahukah kamu bahan yang boleh menyerap air adalah seperti benang, light expanding clay, leka, tempurung kelapa, sawit dan sebagainya. Jadi benda yang boleh serap air banyak lagi. Banyak benda yang boleh serap air ni, contohnya seperti tisu ke. Tapi benda kalau kita guna tisu, kertas dan sebagainya, dia akan lama-lama dia akan apa? Dia akan larut kan. Dia akan bila kena air tu dia akan koyak, dia akan larut dengan air. Jadi sebab itulah kita kalau boleh gunalah bahan-bahan yang telah disyorkan di sinilah. Seperti contoh macam kain pun lama-lama dia akan reput. Jadi boleh kita guna leka ni lah, light expanded clay. Cuba kita lihat leka. Apa itu leka? Ni leka ni dia macam bulat-bulat ni. Dia macam biji getah tu ya, tapi dia dibuat daripada macam tanah liat ya, clay. Ini leka. Inilah macam bentuk buah mata kucing. Ya, ini dipanggil leka. Harga dia mahal ni, 298 ni. Ini murah, RM3.48. Jadi di leka ni ada pelbagai jenis pelbagai harga lah. So untuk kamu nak beli, kamu kena cuba. Pembeli yang bijak ialah pembeli yang selidik dahulu berapa market harga yang ada di pasaran, berapa jenis kualiti. Contoh harga leka RM6, apa kualiti dia? Harga leka RM10, apa perbezaan antara leka RM10 dan leka RM6? Jadi cikgu nak sebelum pembeli yang bijak ialah pembeli yang melakukan kajian dahulu, barulah dia beli. Itulah pembeli yang bijak. Jangan kamu terus beli. Jadi kamu kena, dalam kamu nak beli ni, kamu kena buat kajian selidik dulu lah. Bukan soal selidik lah, buat kajian dulu, banding beza. So supaya kamu tidak tertipu, satu. Yang kedua, kamu pastikan kamu dapat barang yang berkualiti. Dan yang ketiga,
sesuai atau tidak untuk kamu punya tanaman. Okey. Okey, jadi untuk hari ni, okay, untuk aktiviti kita hari ni, ni ada lagi kultur air dalam tanpa kitaran semula. Ini macam hidroponik lah. Cikgu pun dah pernah terang kamu sebelum ni daripada tahun 4. Kamu tahulah macam mana kaedah tanaman hidroponik. Kamu boleh baca ya pada muka surat 71. Yang kultur air dalam ni ada kat sekolah kita, dekat dengan kantin tu. Kalau kamu perhati betul-betul, ada sistem kultur air dalam di dekat kita nak pergi ke kantin tu kan. Dia ada kultur air dalam, dia ada sistem tanaman kultur air dalam lah, sekolah dah buat. Okey. Dekat dengan kolam depan bilik guru. Jadi okey, di sini saja. Jadi untuk aktiviti kita hari ni, aktiviti kita hari ni ialah kita akan, kalau boleh cikgu nak buka muka surat 73. Okey, muka muka surat 73, cikgu nak kamu salin. Okey, nanti kita akan buat projek ni. Buat masa sekarang, cikgu nak kamu salin dahulu pada muka surat 73 dan salin muka surat 73 je lah. Okey. Salin muka surat 73, buat 3 lakaran berkaitan dengan kaedah penanaman sistem takungan. Itu sahaja untuk pelajaran hari ini. Jadi seterusnya cikgu syorkan kamu buka YouTube, cubalah lihat berkaitan dengan leka, berkaitan dengan kaedah penanaman aquaponik, kaedah penanaman hidroponik, supaya kamu dapat input tambahan bagaimana kaedah penanaman tersebut dihasilkan, dibuat, dijalankan. Okey. Jadi itu saja pembelajaran kita hari ini. Cikgu harap kamu sihat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.